Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata Musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahwasanya dosa kecil itu jadi besar ia dengan beberapa sebab. Dosa kecil ni dia boleh menjadi besar kerana dengan beberapa sebab. Kerana ada orang beranggapan dosa kecil tu kecil, dia takkan jadi besar. Kerana dosa ni ada dua. Yang pertama dosa kecil, yang kedua dosa besar. Dan sebenarnya dosa kecil dia boleh menjadi besar dengan beberapa sebab. Pertama, bahawa membilang kecil ia akan dia. Pertama, sebab dosa kecil boleh jadi besar kerana menganggap dosa itu hanya dosa kecil. Bahawa membilang, iaitu menganggap kecil ia akan dia. Bila dia menganggap dosa itu hanya dosa kecil sahaja dan menghinakan ia akan dia, maka tiada peduli ia akan dia dan tiada duka cita ia dengan sebabnya. Apatah lagi dia suka meremeh-remehkan, iaitu dosa kecil. Menghina ia akan dia itu maknanya dia meremeh-remehkan dosa kecil. Bila dia menganggap dosa itu hanya sekadar dosa kecil dan meremeh-remehkan dosa kecil, dia tak kisah jatuh dosa kecil berapa banyak sekalipun kerana dia beranggapan dosa kecil. Maka dengan sebab ini dosa kecil tersebut boleh menjadi dosa besar. Yang kedua, dosa kecil boleh menjadi besar sukacita ia dengan dia dan bermegah-megah ia dengan dia. Dia tidak mengambil berat tentang dosa kecil ni, tuan-tuan. Sukacita ia dengan dia maknanya dia tak kisah. Dia tak ambil berat langsung pun berkenaan tentang dosa kecil ni. Kerana dia anggap dosa kecil-kecil. Sebab tu dia tak kisah, dia tak ambil berat. Bahkan tidak merasa takut selepas melakukan dosa kecil. Apa maksud tidak merasa takut? Dia rasa megah. Dia rasa bangga pula bila melakukan dosa tersebut. Dia suka, dia megah, dia berbangga dengan bila melakukan dosa kecil kerana beranggapan dosa kecil-kecil. Maka dengan sebab yang kedua ini pun boleh menyebabkan dosa kecil menjadi besar. Yang ketiga, bahawa bermudah-mudah ia dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya. Yang ketiga, dengan sebab beranggapan bila mana dia buat dosa kecil, Allah Ta'ala akan tutup perbuatan dosanya tersebut. Maka di sini artinya, tuan-tuan, dia bermudah-mudah kerana beranggapan dosa yang aku buat ni Allah Ta'ala tutup. Nanti bila-bila Allah Ta'ala boleh ampunkan, Allah Ta'ala boleh deletekan dosa-dosa ni. Dia bermudah-mudah. Dia bermudah-mudah. Lagi pula, dia bersangatlah mudah lagi bila menyatakan selagi mana aku tutup aib orang, insya-Allah Allah Ta'ala tutup aib aku. Dunia akhirat. Ini lagi ambil mudah. Dia lagi ambil mudah. Maka orang yang macam ini, tuan-tuan, dia beranggapan agar Allah Ta'ala akan tutup perbuatan dosa dia.
maka sebenarnya dosa kecil yang dia buat tu sebenarnya boleh menjadi dosa besar. Dan menyangka ia akan bahawasanya kerana mulianya pada sisi Allah Ta'ala, dan tiada mengetahui ia akan bahawasanya ia dimurkai Allah Ta'ala. Bahkan lagi teruk tuan-tuan, dia syok sendiri. Dia ada perasan dalam hati, dia sangka dia tu dimuliakan oleh Allah. Dia tu orang mulia di sisi Allah. Sedangkan hakikatnya tidak. Hakikatnya dia bukan orang yang dimuliakan oleh Allah. Dia bukan orang yang mulia di sisi Allah. Sedangkan hakikatnya dia tak tahu bahawa dia dalam murka Allah. Dia dalam kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Dia beranggapan bermudah-mudah. Tak apa, buat dosa Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala takkan buka. Bila ada bermudah-mudah yang sebegini tuan-tuan, dosa kecil boleh menjadi dosa besar. Yang keempat, bahawa mengerjakan ia akan dia. Mengerjakan ia orang yang melakukan dosa kecil ini dengan terang-terangan. Kerana dia anggap dosa kecil tu kecil. Tak apa, buat depan-depan orang pun tak apa. Secara terang-terangan dia buat dosa kecil. Dan menzahirkan ia akan dia. Bahkan bukan dia hanya buat dosa itu secara terang-terangan sahaja, bahkan dia wawarkan, dia zahirkan, dia viralkan, serta menyebutkan dosa yang dia buat tersebut setelah melakukan dosa tersebut. Ini bahaya ni tuan-tuan. Ada tak orang macam ni? Ada. Bahkan dia secara terang-terangan, tidak ada rasa malu pun bila melakukan dosa yang telah dia buat, bahkan menyebutkannya, viralkannya lagi. Ini perangai umat akhir zaman tuan-tuan. Kenapa boleh jadi macam ini? Kerana kata ulama, salah satu puncanya hilangnya sifat malu. Hilangnya sifat malu. Kerana malu ini separuh daripada iman. Al-haya nisfu minal iman. Al-haya minal iman. Malu ni setengah daripada iman. Bila malu tak ada, iman tak ada. Bila iman tak ada, dia tak ada takut dengan Allah, maka dia buat dosa itu secara terang-terangan. Bahkan menzahirkan, memviralkan, menyebutkan dosa lagi apa yang dia buat. Sebab tidak ada keyakinan, ketakutan, khasyah dalam kalbu dia. Sebab apa? Orang yang benar, iman yang sempurna, dia ada takut dengan Allah dengan dua-dua keadaan. Sama ada secara sirrah wa alaniyah. Sama ada dia takut dengan Allah secara senyap-senyap ataupun secara alaniyah, secara terang-terangan. Secara terang-terangan pun dia tetap melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Secara senyap-senyap pun, orang tak ada pun, dia tetap beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah. Ini iman yang sempurna. Tapi bila iman tak sempurna lantaran malu tidak ada, maka dia akan buat apa sahaja sekalipun, sehinggakan dosa pun dia akan buat secara terang-terangan. Sebab itu Rasulullah pernah menyatakan, illam tastahi fasna ma syi'ta.
Bila satu orang tidak ada sifat malu, maka kalian buatlah apa yang kalian nak buat. Jangan buat apa saja sekalipun. Kerana apa? Kerana hilangnya sifat malu dalam diri. Maka jika ini berlaku, tuan-tuan, dosa kecil tu yang dia buat boleh menjadi dosa besar. Sabda Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin wa inna minal jihar an ya'mala ar-rajulu bil-lail amala thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu ta'ala fayaqul amiltu bariha kadha wa kadha wa qad bata yasturhu rabbuhu wa yusbihu wa yakshifu sitrallahi anhu. Artinya, tiap-tiap umat aku dimaafkan daripadanya, yakni tiada dosa bagi mereka itu melainkan yang berterang-terang dengan maksiat, yakni tiada dimaafkan daripada mereka itu. Kata Rasulullah, setiap umat aku akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa melainkan mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan. Maksiat yang dia buat tu secara terang-terangan dia buat. Maksiat yang dia buat tu dosa tak? Dosa. Tapi bila mana dia buat itu secara terang-terangan, bahkan menzahirkannya lagi, bahkan menyebutkannya lagi, maka dosanya, tuan-tuan, tidak mendapat keampunan daripada Allah. Sebab lazimnya setiap mana kita ni pendosa, pasti diampunkan oleh Allah bila mana bertaubat. Melainkan kata Rasulullah, siapa yang dosanya tidak diampunkan oleh Allah bila mana dia buat maksiat secara terang-terangan. Dan setengah daripada menzahirkan dan menerangkan maksiat itu, bahawa mengerjakan oleh seorang pada malam akan pekerjaan yang jahat, kemudian masuk ia pada masa pagi-pagi pada ketika menutupi Allah Ta'ala akan dia, maka dia berkata, aku kerjakan semalam begini-begini, yakni maksiat, dan sesungguhnya telah bermalam ia menutupi akan dia oleh Tuhannya, dan berpagi-pagi ia membuka ia akan penutup Allah Ta'ala daripadanya dengan memasyhurkan ataupun menyeburkan ataupun menyebutkan akan dosanya. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bila sebut perkara ni, tuan-tuan, pasti ada di kalangan umat Rasulullah yang sedemikian, yang pada malam hari dia buat dosa, dia jatuh kepada maksiat. Malam ni, tuan-tuan, bila satu orang dia bergelumang dengan maksiat, dia masih lagi dalam melakukan dosa, maka dia termasuk daripada minal khasirin, daripada orang yang rugi. Kerana setiap malam ada 3 golongan yang dibahagikan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, golongan yang beruntung. Yang kedua, golongan yang tertipu. Yang ketiga, golongan yang rugi. Setiap malam ada 3 golongan ini. Kita jangan masuk golongan orang yang tertipu, apatah lagi golongan yang rugi, tuan-tuan. Pastikan kita masukkan kita golongan tiap-tiap malam golongan orang yang beruntung. Siapa golongan yang beruntung? Setiap malam dia dapat menjauhkan dan meninggalkan maksiat, dosa,
dan dia sentiasa dapat mengekalkan ketaatan ibadah kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, penuhkan dengan masa perkara-perkara yang bermanfaat. Umpamanya ada kuliah isyak, hadir. Ada majlis taklim, hadir. Kerana asbab daripada kelompongan masa-masa kita tidak penuhkan dengan majlis ilmu, perkara-perkara yang bermanfaat, maka dia akan isikan dengan perkara-perkara yang lara. Berapa ramai tuan-tuan yang khusyuk lepas isyak sampai 2-3 pagi dengan telefon dia. Dia punya fokus dengan WhatsApp, FB, Instagram, TikTok tu dia tak sedar dah pukul 2 pagi. Berapa ramai tuan-tuan terleka. Ramai. Tak sedar dah pukul 3 pagi dah. Sebab fokusnya tu. Habis. Bila ni berlaku tuan-tuan, malamnya dalam keadaan begitu, dengan dia melakukan dosa dan maksiat, maka dia termasuk orang yang rugi. Tapi bila mana datangnya malam, dia tak ada buat apa-apa. Dosa pun tidak, amal salih ibadah pun tidak, maka dia termasuk orang yang tertipu. Maka sebab itu usahakan malam ini, malam-malam adalah kita termasuk orang yang beruntung. Kerana ibadah pada waktu malam itu lebih afdal daripada waktu siang. Amalan-amalan sunat nawafil itu dilakukan pada waktu malam itu lebih afdal daripada waktu siang. Kerana kata Allah Ta'ala, wal laila libasa wan nahara ma'asya. Malam ni tempat kita istirahat, beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah tu rehat tuan-tuan, bukan penat. Kalau satu orang dia buat ibadah tapi rasa penat, lelah, dia belum dapat kemanisan lazatnya ibadah. Kalau rasa buat ibadah tu tuan-tuan rasa lelah, penat, jauh lagi tu. Jauh lagi. Sebenarnya ibadah tu dia rehat. Ibadah tu dia tenang. Ibadah tu dia istirahat. Kalau dia dah dapat tahu kemanisan hakikat ibadah tuan-tuan, maka dia akan ibadah. Kenapa? Dia dapat kerehatan. Dia dapat ketenangan. Sebab tu kalau dia faham, dia dapat hakikat tuan-tuan, ibadah. Contohnya majlis taklim ni ibadah. Dia akan hadir walaupun badannya penat. Sebab apa? Bila dia hadir dalam majlis taklim, kerana itu ibadah, dia akan rehat. Dia akan rehat. Tapi jangan sampai nampak rehat sangat, tidurlah. Rehat betul tu. Kalau dia penat macam mana sekalipun, walaupun sembahyang sunat ba'diyah isyak ataupun tahajud ataupun apa jua sekalipun, amalan sembahyang sunat malam, dia akan buat juga kerana solat itu kerehatan. Ibadah itu adalah kerehatan, bukan kepenatan tuan-tuan. Ibadah tu tak penat. Dia bukan melelahkan. Kalau lelah, kita rasa lelah, kita rasa penat, jauh lagi, belum dapat lagi tu. Belum dapat lagi tu. Maka sebab itu, bila masuk saja pada waktu malam, kata Rasulullah, ada orang yang terus melakukan pekerjaan kejahatan, yang mana dia beranggapan malam tu bila buat dosa, Allah Ta'ala akan tutup. Allah Ta'ala tidak akan membongkarkan kejahatan dia. Tapi bila berpagi-pagi tu, maka dia menyatakan kaza wa kaza. Dia cerita pula dengan orang, malam tadi aku buat ni, buat ni, buat tu, buat ni dan sebagainya. Buat dosa lah. Dia cerita lagi tu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbih wa yakshifu sitrallahu anhu. Dia beranggapan apa dosa yang dia buat pada malam tu Allah Ta'ala akan tutup, tapi pagi-pagi sebenarnya dia buka. Dia buka apa yang Allah Ta'ala tutup atas dia dengan dia cerita dosa-dosa yang dia buat pada malam hari tersebut. Sebab itu tuan-tuan,
Hati-hati. Tiba waktu malam ni jangan kita tergolong daripada orang yang tertipu maupun orang yang rugi. Sebab untuk tinggalkan dosa maksiat ni tuan-tuan bukan mudah. Sangat susah. Sangat susah tuan-tuan. Bukan benda yang mudah. Sangat-sangat sukar. Sebab itu kata ulama, kalau satu-satu maksiat dia sukar untuk meninggalkannya, apatah lagi dosa besar dan sebagainya. Yang pertama, dia kena banyakkan membaca Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Jadikan wirid sebanyak-banyaknya membaca Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, dan juga membaca suratul Nas sampai habis sebanyak-banyaknya. Mu'awwizatain, itulah dua surah sebagai pelindung kita daripada melakukan dosa-dosa, hatta dosa besar sekalipun. Banyakkan membaca suratul Falaq dan suratul Nas. InsyaAllah akan sedikit lama-lama dia akan dapat jauhkan, tinggalkan dosa-dosa, hatta dosa besar sekalipun. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan kelima, bahawa keluar dosa kecil itu daripada orang-orang alim yang diikuti akan dia. Yang kelima daripada mana? Yang kelima sebab kenapa satu orang tu dia dapat israr. Israr ni sebab dia mengekalkan dosa-dosa. Kenapa dia susah nak tinggalkan dosa tuan-tuan? Dia kekal dalam melakukan dosa. Kerana salah satu sebabnya yang kelima, bahawa keluar dosa kecil itu daripada orang alim yang diikuti akan dia. Kerana ada di kalangan orang alim, dia buat juga dosa kecil tersebut. Maka orang yang bukan alim ini, dia menjadi contohkan orang alim tersebut. Orang alim tu pun buat, takkan kita pun apa masalahnya. Sebab tu dia akan buat juga. Sebab apa? Ada orang alim yang diikutinya. Kerana orang alim pun itu sebut dia pun buat dosa kecil, ataupun dia melakukan dosa perkara tersebut. Ini jadi masalah. Dia jadi qudwah dekat situ. Walaupun orang alim tu buat dosa pun, dia pun akan buat dosa juga. Kerana apa? Dia ikut akan orang alim tersebut. Maka sebab itu dia akan terus melakukan dosa. Ini ada orang jenis macam itu tuan-tuan. Dia punya dalilnya, hujahnya orang tu. Orang tu orang alim yang diikutinya, dia pun buat juga ustaz. Dan ustaz tu pun buat juga, maka dia pun akan buat. Maka yang demikian itu dosa besar ia, bahkan bukan dia akan mengekalkan dosa yang dia buat, bahkan dia akan jadi dosa besar. Dia akan jadi dosa kecil yang dibuat tu, dia terus mengekalkan dosa kecil tersebut, bahkan menjadi dosa besar. Sebab apa? Kerana bahawasanya berkekalan ia, kerana dia terus je buat tuan-tuan. Sebab dia tengok ada orang alim buat. Tuan-tuan, sebab tu dalam perkara ni ada certain perkara yang kita tak boleh nak menjadikan contoh, walaupun depan mata kita nampak orang alim, orang salih tu buat. Kerana sesuatu perkara tu kadang-kadang kita tak tahu apa hikmahnya. Apa hikmahnya? Ini yang jadi masalah di kalangan kita. Sebab apa? Kita tengok yang zahir, kita hukumkan yang zahir. Nahkum bizawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita ni hukum yang zahir, kita nampak. Contoh. Ustaz tu pun minum diri.
Kita pun minum diri contohnya lah. Orang alim tu pun dia isap rokok. Kita pun masalah apa pula? Kita pun isap rokok. Kita hukum zahir. Tapi tuan-tuan, hakikatnya kadang-kadang perbuatan orang alim ni kita tak boleh nak faham secara zahir. Dan susah nak terangkan tuan-tuan. Kalau bukan pada kedudukan makam yang sebenar. Susah. Tapi itulah. Bila macam itu, maka dia tengok ada orang alim, ada orang salih, dia buat dia pun buat benda dosa tersebut, maka dia kekal lah. Dia jadi contoh perkara tersebut. Dan perkara-perkara yang lain lah. Banyak tuan-tuan. Contoh-contoh kalau pernah berlaku di kalangan orang alim, para wali min awliyaillah, kadang-kadang nisbah kita orang awam tengok tu benda yang menyalahi adat. Benda yang menyalahi adat. Tapi kita tengok zahir. Maka kita dapat yang zahir sajalah. Kita tak tahu apa hikmahnya di sebalik apa yang dilakukan orang alim ataupun orang salih tersebut. Melainkan ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tinggal lagi kita kena belajar sangka baik tuan-tuan. Kita kena belajar sangka baik. Bila kita banyak bersangka buruk dan sentiasa bersangka buruk, maka keputusannya buruklah yang kita dapat. Keputusannya buruklah yang kita dapat. Sebab apa? Perbuatan orang salih, tok-tok guru, para masyayikh, kita kadang-kadang tak faham tuan-tuan. Cuma nak kena belajar sangka baik saja. Sangka baik. Satu hari tuan-tuan, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bukan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia ni ada madrasah. Anak murid ramai. Wali min awliyaillah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Satu hari tuan-tuan, dia makan nasi ayam. Satu dulang besar. Dia seorang je. Ayam seekor buat tu. Ayam seekor. Jadi nak jadi cerita, orang alim tuan-tuan, tok guru besar, wali min awliyaillah. Pada pandangan orang awam, orang biasa, lah tok guru macam ini, makan satu orang sulang dah lah besar, seekor pula tu ayam. Habis pula tu. Yang anak murid ni semua dibagi apa? Dibagi biskut kering je. Dibagi ikan kering je. Yang dia makan sedap. Jadi satu orang ni tuan-tuan, dia sudah sangka buruk. Dia sudah sangka buruk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kerana melebihkan diri sendiri, anak murid ni biarkan susah, makan kebuluh dan sebagainya. Maka satu orang ni dia sudah sangka buruk. Dia pergi jumpa kepada beberapa parent, beberapa ibu bapa yang ada anak dia dekat madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tersebut. Dia buat cerita buruk. Dia buat fitnah. Dia kata kalau kamu nak tahu anak kamu hidup dekat madrasah, dekat pondok, kurus kering, makan tak cukup, tapi tengok guru besarnya, tengok mudirnya, makan melantak, makan melantak sampai ayam seekor tu habis dia bedah seorang. Pergi tengok anak masing-masing. Maka mak bapak ni pun terpedaya.
terpedaya dengan sangkaan buruk fitnah tersebut. Inilah rupa mak bapak sekarang hari ini, tuan-tuan. Suka menyerang madrasah, suka menyerang pondok-pondok, suka menyerang sekolah, suka menyerang guru-guru hari ini. Inilah mak bapak sekarang. Khususnya mak bapak yang lahir umur 80 ke atas, yang anak dia ada di sekolah rendah sekarang. Tuan-tuan, tiap-tiap hari ada mak bapak serang cikgu. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Saya pun tengok tuan-tuan menyirap je. Kecil je budak ni. Mak bapak tu. Tiap-tiap hari, tuan-tuan. Sama ada di sekolah rendah, di madrasah, di pondok-pondok. Dan amalan trend sekarang, apa dia? Saman. Saman guru, saman cikgu, saman tok guru, saman mudir. Tiap-tiap hari, tuan-tuan. Dan tu yang berlaku pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampaikan termakan hasutan mak bapak tadi. Maka ada parent yang datang, dia jemput, dia datang pada ketika itu, betul-betul tengok pada ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baru habis makan ayam. KFC ke McD ke lebih kurang lah. Habis. Maka si bapaknya tadi, dia tengok, dia kata, wahai Tuan Imam, macam ini ke perangai Tuan Imam? Tok guru besar, anak murid dilantakkan sampai kuring anak saya. Makan pun tak seberapa, tapi tok guru makan, ya Allah, sampaikan ayam seekor pun habis. Tulang-tulang je tinggal. Tulang-tulang je pun tinggal. Dia ambil tuan-tuan anak dia, bawa keluar. Dia kata, kalau macam inilah saya bawa anak saya keluar. Macam itulah budak sekarang. Cancel lah Ustaz, saya nak bawa anak saya keluar daripada madrasah. Tak guna punya makan macam ini. Kan? Tak. Tuan-tuan, kalau anak kita masuk madrasah, masuk sekolah, masuk madrasah lah biasa duduk asrama kan, kita hantar gemuk. Kan? Tapi kita bawa balik, lepas tu kurus. Itu kita pandang pada zahir. Tapi tuan-tuan, kalau hantar anak tu kering, kurus kering, ataupun gemuk, sekali pergi tengok tuan-tuan, ataupun balik cuti bawa balik, makin gemuk, masalah tuan-tuan. Masalah. Bukan makin belajar, makin melantak. Tak. Saya dulu duduk belajar pondok, tuan-tuan, terus terang cakap, kurus kedeking. Kurus betul. Berat saya berapa tuan-tuan? 25. Kurus sungguh tuan-tuan. Makan tak cukup sungguh. Kalau nak cerita menangis tuan-tuan. Menangis. Kalau satu dulang bukan 4 orang, 12 orang. Kita dalam kecil, tangan je sampai. Sap satu. Masuk lagi, sikit dah. Ambil yang ketiga, tak ada. Tak ada. Habis macam mana nak kenyangkan tuan-tuan? Banyak minum air. Banyak minum air. Balik kadang-kadang cuti setahun 2 kali saja. Raya puasa, raya haji. Kurus kering. Sampai umur 18 tahun saya kurus kering. Mak tanya, kau tak makan ke? Makan, kenyang mak. Anak sekarang jangan cerita. Panjang lebar dia cerita. Tak dapat makan itu, ini, apa semua. Tok guru garang, kena sebat, kena rotan. Dia cerita. Kita dulu kalau cerita memang kena tambah lagi. Lepas tu tak cerita. Beza. Beza. Tapi itulah tuan-tuan, berkat. Makan banyak. Dia makan banyak, ngantuk. Lepas tu tak ngapal. Dalam halakah, suruh sahabat tak hantar. Ngantuk, tidur je pagi-pagi. Tengah hari pun ngantuk, kenyang.
Mana nak dapat? Itu tak sama sekarang tuan-tuan dengan orang dulu. Maka si bapa tadi pendekkan cerita, dia kata apa? Wahai Tok Guru, saya bawa anak saya keluar. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tak apalah. Kalau itu dah keputusan kamu, silakan bawa keluar. Cuma satu saja. Sebelum kamu bawa anak kamu keluar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia doakan kepada Allah Ta'ala, tulang-tulang ayam yang dia makan tu berseriak dekat atas tulang tersebut, dia doa pada Allah Ta'ala, jadikan semula tulang-tulang yang tak boleh hancur tadi jadi ayam semula. Depan mata mak bapak ni tuan-tuan, tulang-tulang yang bersepah tadi yang dimakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terus menjadi seekor ayam semula, hidup semula. Itu apa tuan-tuan? Karamah. Itu namanya karamah. Bila nampak jadi depan mata mak bapak ni tuan-tuan, maka dia tanya balik anak dia, wahai anakku, Quran kamu hafal tak semua? Alhamdulillah ya, Quran semua saya hafal 30 juzuk. Hadis kamu hafal dah? Hadis ni hafal, hadis ni hafal, hadis ni hafal, 40 hadis hafal, matan ni hafal, matan ni hafal. Terkejut si bapaknya tadi. Dia kata Allahu Akbar. Nampak karamah depan dia, nampak anak dia yang menjadi ni tuan-tuan. Dia kata balik dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, wahai Tok Guru, tak jadilah saya bawa anak saya keluar. Tak jadi berhentikan, biar dia kekal. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani? Keputusan kamu bawa keluar, itulah keputusan daripada Allah, maka tidak akan kembali semula. Kamu bawalah keluar. Kerana apa tuan-tuan? Itu dah kira su'ul adab dengan Tok Guru, kira kurang ajar. Kalau masuk pun dah tak ada berkat dah. Dah tak ada berkat. Sebab apa tadi? Sangka buruk dengan apa yang dia nampak pada zahir. Hakikat hikmah dia tak tahu sebenarnya tuan-tuan. Itu satu tarbiyah kepada anak-anak murid, anak-anak didik tentang perkara tersebut. Satu tarbiyah. Orang kita tak faham. Tok Guru suruh bersihkan tandas, cuci bilik air, bersihkan meja, bersihkan kelas. Itu satu tarbiyah. Bukan denda, bukan buli, bukan. Tapi mak bapak sekarang dia faham itu buli, menyusahkan anak dia. Maka dia bawa keluar, dia saman. Dia tak faham hikmah tu. Itu tarbiyah. Itu tarbiyah. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, ada certain perkara yang dilakukan oleh orang alim, orang salih, para masyayikh. Ada perkara hati-hati tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tengok, ini benda dosa, benda menyalahi adat. Hati-hati, jaga hati. Husnuzan saja. Sangka baik saja tuan-tuan. Sangka baik. Tapi syaitan pandai tuan-tuan. Pilah ustaz pun sama 2 kali 5. Habis tuan-tuan. Hati-hati. Tok Guru pun sama. Hati-hati. Hati-hati tuan-tuan. Jangan sampai kita kena tulah dengan kadang-kadang yang zahir yang kita nampak apa yang dilakukan oleh orang alim. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Ini di antara salah satunya sebab itulah bila dia tengok yang dilakukan dosa kecil itu oleh orang alim, kemudian dia ikutinya juga. Sehingga kan dia mengekalkan dosa tersebut, hingga kan dosa kecil itu menjadi dosa besar. Kerana apa? Kerana berterusan dosa kecil itu dibuat. Kerana itu dia tengok panduannya adalah ada di kalangan orang alim yang melakukan dosa kecil tersebut. Kerana bahawasanya berkekalan, yakni berterusan. Ia orang yang melakukan dosa kecil itu, kemudian daripada matinya sampai dia mati tuan-tuan dia buat. Akhirnya apa? Dosa kecil tadi menjadi dosa besar. Sabda Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yankusa min auzarihim syai'. Artinya, barang siapa berjalan ia pada Islam akan jalan yang jahat,
nescaya adalah atasnya dosanya dan dosa mereka yang mengerjakan akan dia. Kemudiannya daripada ketiadaan kurang daripada segala dosa mereka itu oleh sesuatu. Hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dari Juwair bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah, siapa yang mengadakan sesuatu perkara, mencipta ke, melakukan ke, membuat ke sesuatu perkara yang tak baik, yang jahat dalam syariat Islam, dalam agama, maka baginya dosa. Maka dia dapat dosa daripada perbuatan dosa yang maksiat yang dia buat. Dan dosa siapa saja yang beramal dengannya selepasnya. Dan siapa yang menuruti dosa tersebut, maka dia pun, orang yang dapat beramal tu, dia pun akan dapat dosanya tersebut, tanpa dikurangi akan dosa-dosa mereka itu sedikit pun. Orang yang menjadi contoh buat dosa tadi tuan-tuan, kemudian orang lain ikut, orang yang lain yang mengikut tu dia dapat dosa, dan orang yang menjadi contoh buat dosa tu pun, dia pun terus dapat dosa. Berapa kali dosa tuan-tuan? Double, triple. Kan? Orang yang buat, yang mengikutinya pun dapat dosa, yang orang yang mengikuti menjadi contoh tu pun terus akan terus mendapat dosa. Itu yang kita tak mahu. Yang kita nak apa tuan-tuan? Kita menjadi contoh asbab hidayah kepada orang lain. Orang lain dapat melakukan amal soleh, ketaatan, ibadah dengan sebab contoh yang kita buat. Dia yang buat tu dapat pahala, kita pun yang menjadi asbab hidayah contoh kepada orang lain pun dapat pahala. Walaupun kita tak buat, tanpa mengurangkan pahala orang tersebut. Nampak? Itu yang disebut mati level akhirat. Mati level. Orang bawah buat, atas pun tetap dapat. Tapi kena jadikan contoh yang baik lah. Ikutan yang baik. Maka yang bawah buat, dia pun dapat pahala. Orang yang dicontohi itu pun dapat pahala tanpa mengurangkan pahala orang yang mengikutinya. Dikehendaki dengan berjalan itu menyuruh ia dengan perbuatan atau dengan perkataan, atau menolong ia atasnya, atau diikut akan dia atasnya. Sama adalah apa-apa jua sekalipun, dia menjadi asbab hidayah dari segi perbuatan ke, ataupun perkataan ke, ataupun apa jua sekalipun, sehingga kan orang lain dapat mengamal dengan apa yang dia tunjukkan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia dakwahkan, apa yang dia suruhkan, orang lain dapat buat, maka dia pun dapat pahala yang sama tuan-tuan. Dan firman Allah Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, menulis oleh kami akan barang yang mendahulukan oleh mereka itu daripada segala amal kebaikan dan kejahatan dan segala bekas mereka itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tulis perkara-perkara yang mana satu orang dia menyeru ataupun mengajak melakukan satu-satu kebaikan, menjadi asbab orang lain dapat melakukan kebaikan tersebut, maka dia akan dicatatkan juga pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditulis apa yang mereka yang telah kerjakan itu, serta kesan-kesannya sekali apa yang ditinggalkan. Sebab itu yang disebut sebagai amal jariah. Amal jariah. Yang pertama, supaya bila kita mati tuan-tuan, kita tetap juga mendapat terus menerus pahala. Walaupun satu orang bila dah mati, tak boleh nak buat apa dah. Semayang tak boleh, baca Quran tak boleh, sedekah tak boleh, apa semua tak boleh. Tapi kita boleh tetap terus mendapat pahala. Yang pertama, jika kita ada ilmu, kita kongsikan dengan yang lain. Kita ada ilmu, kita sebarkan, ajarkan kepada orang lain. Itu yang disebut al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang diajarkan tu, yang ditunjukkan,
diamalkan pula oleh orang lain, maka kita berterusan akan dapat pahala walaupun kita dah mati. Wa atharahum, pun kita dah mati tuan-tuan, kesan daripada kita sebarkan ilmu tersebut terus dapat pahala. Oh, senang lenang tuan-tuan. Tapi tak semua orang ada ilmu, tak semua orang nak kongsikan dengan ilmu yang dia ada. Tak apa tuan-tuan, nak supaya pahala berterusan juga walaupun kita mati, maka rajin-rajinkan sedekah. Rajin-rajin sedekah. Kerana dengan sedekah, infak yang kita beri itu kemudian digunakan, dimanfaatkan, mengalir terus, pahala kita dapat walaupun kita mati. Walaupun kita mati, terus akan dapat. Itu yang disebut sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Carilah apa-apa tuan-tuan. Orang nak buat PG, orang nak buat saliran air, orang nak buat pasang lampu, pasang kipas, nak buat surau, nak buat madrasah, nak buat tahfiz, nak buat apa. Peluang ruang terdedah kepada kita tuan-tuan untuk kita dapat pahala tersebut. Tapi dia kata duit pun tak ada Ustaz, nak sedekah tentang mana? Tak apa tuan-tuan. Anak yang ada ni didik betul-betul, createkan, jadikan anak yang saleh. Jadikan anak yang saleh. Bila kita jadikan anak yang ada sekarang ini jadi anak yang saleh, insya-Allah anak saleh ni tuan-tuan, dia tak lupakan doa kepada orang tua dia. Dia tak lupakan doa kepada orang tua dia. Allahumma filli wali walidayya. Setiap kali lepas sembahyang dia tak tinggal doa minta ampun dosa kedua orang tuanya. Maka walaupun orang tua dia dah meninggal dunia, tetap mengalir pahala, dapat terus sampai kepada orang tuanya walaupun telah meninggal dunia, kerana ada anak yang soleh sentiasa mendoakan kedua orang tua dia. Tak perlu jadikan alim tuan-tuan, tak perlu jadikan tahfiz, tak perlu jadikan ulama, cukup soleh saja. Kalau jadi alim, ulama, itu advantage, itu kelebihan lah, anugerah. Tapi cukup memada salih. Salih ni biasa, dia engineer ke, arkitek ke, doktor ke apa, tapi semayang jaga, aurat jaga, hormat orang tua, taat pada perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah. Itu salih lah. Salih, cukup dah. Bila dia salih, insya-Allah pasti dia takkan pernah lupa tuan-tuan doa Rabbi filli wali walidayya. Allahumma fil lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana saghira ataupun sigara, jamaknya. Doa yang paling terbaik sekali iaitu doa secara jamak, plural. Secara jamak, ya Allah ampunkan dosaku ataupun dosa kami dan dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Allahumma fil lana wali walidina. Kalau dia doa Allahumma fil lana wali walidaina, ya Allah ampunkan dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Tu saja tuan-tuan. Dua orang tua dia, mak ayah dia saja. Kalau wali walidaina. Kalau dia doa Allahumma fil lana wali walidina, bukan wali walidaina, wali walidina, ya Allah ampunkan dosaku, dosa kami, dan juga dosa kedua ibu bapa kami, datuk kami, nenek kami, moyang kami. Moyang apa ni? Buyut kami, curut kami, apa-apalah sampai atas. Mak ayah sampai ke atas. Sebab tu beza wali walidina dengan wali walidaina. Yang terbaik
waliwalidina. Itu dalam kaedah bahasa Arab lah. Jadi yang penting tuan-tuan apa? Tinggalkan anak yang soleh. InsyaAllah berterusan pahala. Kalau nampak macam nakal lagi ni tuan-tuan, kena banyak doa. Kena banyak doa. Kalau budak-budak dia nakal tu biasa. Kalau dah umur balik nakal, tu kena ambil tindakan. Nakal lagi lah ustaz anak saya. Berapa umurnya? 10 tahun. Umur 10 tahun. Memanglah budak tuan-tuan. Terginja sana, terginja sini. Lompat sana, lompat sini. Itu biasa. Kalau dah umur 15 tahun, 18 tahun masih nakal lagi, tu bahaya. Kena banyakkan doa. Kena banyakkan doa. Kata ulama, untuk doakan anak yang salih ni tuan-tuan, walaupun dia dah besar, umur 20 tahun ke apa ke, kalau boleh seawal yang kecil lah tuan-tuan. Tuan-tuan pegang tangan ni dekat atas kepala dia atau ubun-ubun. Tuan-tuan baca yang pertama al-birru 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 7 kali. Yang kedua asyahidu 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 7 kali. Kemudian yang ketiga ar-raqibu 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 7 kali. Kemudian tuan-tuan baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis. Kemudian tiupkan dekat ubun-ubun dia. InsyaAllah tuan-tuan, tuan-tuan buat selalu, dia akan berubah, dia akan jadi anak yang saleh. Sebab tu amalan tu tuan-tuan dilakukan seawal anak yang baru lahir. Masa anak yang baru lahir tu, kita nak tahnik, kita nak cukur rambut tu, cukur kepala dia tu. Lepas tu didoakan doa tersebut lah. Seawal anak yang baru lahir. Asyahidu al-birru 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 7 kali. Asyahidu 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 7 kali. Ar-raqibu 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 7 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Siapa yang baca inna anzalnahu fi lailatul qadr kepada anak yang baru lahir, insya-Allah dia tidak akan berzina. Baik laki-laki maupun perempuan. InsyaAllah dia tidak akan berzina. Tidak akan berzina. Tapi ustaz dulu lupa nak baca. Baca sekarang pun tak apa. Dah besar ustaz. 18 tahun dah. Tak apa. Baca. Bacakan untuk dia. InsyaAllah dia akan jadi anak yang saleh. Siapa yang akan bakal menimang cahaya mata, amalan ni jangan tinggal tuan-tuan. Amalan ni jangan tinggal. Itu mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Semua harapan kita, kedua orang tua untuk mendapatkan anak yang saleh, maka anak yang saleh dia akan doakan kepada orang tuanya. Maka pahala berterusanlah. Pahala berterusan. Dikendaki dengan segala bekas itu, barang yang menghubungkan ia daripada segala amal, kemudian daripada selesai pekerjaan. Itu maksudnya. Artinya orang yang tu dah buat tuan-tuan, dah selesai dia buat, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Hasil daripada tunjuk ajar ataupun sebaran ilmu yang kita berikan kepada dia. Dan yang mengerjakan tak kala adalah yang membangkitkan atas taubat itu, takut akan Allah yang keluar ia daripada pengenalan, nescaya memperiringkan oleh hamba akan menyatakan takut. Maka hamba berkata, wallahu alam. Sampai situ dulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.